Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Al-Fairez Syumurin. Tumpuan berita. Warga pendidik di Sarawak diseru terus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan berintegriti tanpa mengira asal dan keturunan, pegangan agama atau ideologi termasuk fahaman politik. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata ini kerana negara menaruh harapan yang tinggi kepada warga pendidik untuk mendidik anak bangsa sekaligus melahirkan modal insan yang cemerlang dalam pelbagai aspek. Kita perlu menyedari bahawa peranan guru di sekolah sekarang bukan hanya sebagai pemudah acara dalam penyampaian ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada para murid, tapi turut berperanan sebagai pembimbing dan pembentuk insan yang beretika, mempunyai nilai moral yang tinggi serta kepercayaan yang utuh kepada Tuhan berlandaskan hukum negara. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis sambutan Hari Guru ke-51 peringkat Sarawak 2022 bertemakan Guru Tunjang Sekolah Sejahtera di Dewan Suara Limbang pada Khamis. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu bahawa guru perlu sentiasa bersedia menerima segala perubahan bagi memperkembang minat, bakat, kebolehan serta keupayaan murid membina daya fikir yang kritis dan kreatif. Saya juga sedar bahawa peranan utama kerjaan Sarawak ialah memberi sokongan kepada agenda pendidikan kebangsaan. Yang kurang kita tambah, yang perlu kita wujudkan, yang sudah ada kita rekayasa. Semuanya dengan tujuan untuk membolehkan pendidikan di Sarawak berdiri sama tinggi dengan agenda pendidikan di peringkat kebangsaan demi kepentingan anak bumi Kenyal. Majlis yang disambut dengan meriah itu telah menyaksikan penyempurnaan simbolik sambutan Hari Guru oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari bersama barisan kenamaan dengan penglibatan murid-murid sekolah dan warga pendidik dari segi persembahan, sesi pemotongan kek Hari Guru, lafaz ikrar guru dan diakhiri dengan nyanyian lagu keramat Guru Malaysia dan lagu pendidik Bumi Kenyalang. Hadir sama isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagah Wiin, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 Malaysia Datuk Hasbi Habibullah, Timbalan Menteri Pemedanan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang serta Pengarah Pendidikan Sarawak Datuk Dr. Azhar Ahmad. Dalam pada itu, 3 pelajar cemerlang dalam peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM di Limbang bakal menerima beasiswa daripada Yayasan Sarawak. Berita gembira itu diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg semasa berucap menyempurnakan majlis sambutan Hari Guru ke-51 di Dewan Suara Limbang pada Khamis. Katanya ia sebagai tanda penghargaan Kerajaan Sarawak terhadap usaha gigih mereka untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. 3 orang dari Limbang, iaitu dari sekolah Kubu, sekolah menengah Kubu dan juga sekolah menengah Merapok. 2 dari Kubu, 1 daripada Merapok yang telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam STPM. Betul lah pengalaman. Oleh itu kita akan memberikan beasiswa Yayasan Sarawak kepada kedua-dua mereka bersempena dengan Hari Guru di Limbang ini. Tambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari, Kerajaan Sarawak melalui Yayasan Sarawak dan Kementerian sentiasa menghulurkan sokongan semampu mungkin untuk melahirkan generasi yang akan menikmati kelangsungan dan kesejahteraan bumi Kenyalang. Sementara itu, pengalaman dan kecemerlangan dalam mendidik serta memimpin melayakkan Pesara Guru Pang Sin Nan dinobatkan sebagai penerima anugerah Tokoh Guru 2022. Manakala Datuk Suliaman Elias Sulaiman Wak pula dipilih sebagai tokoh kepimpinan pendidikan. Penyampaian anugerah istimewa itu telah disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Kedua-dua tokoh tersebut menerima seutas loket emas wang tunai RM10,000 sumbangan Kerajaan Sarawak
Sarawak, wang tunai RM2,000 sumbangan Bank Rakyat, wang tunai RM1,000 sumbangan Bank Islam, sijil simpanan premium SSP bernilai RM2,500 sumbangan Bank Simpanan Nasional BSN, sebuah piala dan sijil penghargaan. Pang Sin Nan yang telah bersara pada 1 Mac 2011 pernah dilantik sebagai guru cemerlang Grade H-C kerana mahir menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran fizik sehingga membolehkan semua pelajar di bawah bimbingannya cemerlang dalam peperiksaan. Bukti pelibatan pencapaian dan sumbangan hikmat baktinya yang terlalu banyak kepada sekolah maupun institusi pendidikan swasta, jabatan negeri dan negara mewajarkan beliau menerima pengiktirafan tersebut. Begitu juga dengan Datuk Suliaman yang telah berkhidmat selama 29 tahun dalam perkhidmatan awam. Beliau memulakan keriernya sebagai guru biasa kepada pengetua di 5 buah sekolah menengah dan kemudiannya menggalas jawatan pengarah dan kini dilantik sebagai Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia di Jabatan Perdana Menteri. Jasa dan sumbangan beliau yang cukup besar dalam bidang pendidikan negara cukup untuk meletakkan beliau di tahap yang amat disegani ini. Balik ke laporan seterusnya. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan mengetuai delegasi Kerajaan Sarawak melakukan kunjungan hormat terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Perdana Putrajaya pada Khamis. Kunjungan hormat tersebut bertujuan untuk memberikan taklimat kepada Perdana Menteri berkenaan perniagaan Sarawak di ASEAN dalam sektor tenaga diperbaharui. Antara isu-isu yang dibincangkan adalah peranan Sarawak dalam memenuhi komitmen Malaysia dalam perjanjian ASEAN Power Grid yang ditandatangani pada 2007. Pertemuan tersebut turut menyaksikan pembentangan projek yang dirancang oleh Sarawak dalam sektor tenaga bersama negara ASEAN seperti Singapura dan Indonesia. Datuk Amar Awang Tengah dalam pertemuan tersebut turut memohon sokongan Perdana Menteri supaya projek-projek itu dapat dibawa ke perbincangan di peringkat antara kerajaan iaitu Kerajaan Malaysia, Indonesia dan Singapura. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hikmi, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidel, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Datuk Syarbini Sohaili, Penasihat Mintred Datuk Narodin Majais dan Timbalan Peguam Besar Sarawak Safri Ali. Selanjutnya, Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak Jabatan Premier Sarawak Unions akan bekerjasama dengan Universiti Antarabangsa Islam Malaysia UIAM bagi meneroka peluang dan pendekatan baharu mempromosikan Ombudsman menjadi perkara yang penting dalam negeri ini. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, Kerajaan Sarawak mengambil berat terhadap isu integriti dan Ombudsman dengan mengambil inisiatif mewujudkan Jawatan Menteri Integriti dan Ombudsman pada tahun 2017. Katanya setelah pilihan raya negeri Sarawak PRN ke-12, portfolio integriti dan Ombudsman terus diperkukuhkan dengan diletakkan secara langsung di bawah Premier Sarawak. Menjelas lanjut semasa lawatan berkenaan baru-baru ini, beliau berkata Ombudsman juga boleh dijadikan penguatkuasa yang ketiga dan menjadi tempat untuk rakyat menyelesaikan permasalahan mereka tanpa perlu pergi ke mahkamah. Selain itu, beliau menyatakan Sarawak mempunyai seramai 166 pegawai integriti bertauliah CEIO yang merupakan teramai di Malaysia, merangkumi semua agensi kerajaan negeri termasuk syarikat berkaitan kerajaan. Sementara itu, Rektor UIAM Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak mengalu-alukan kerjasama antara unions dan UIAM dalam perkara-perkara berkaitan Ombudsman. Laporan berikutnya, Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak Moden telah menerima sebanyak 23 penyataan jabatan dan agensi Kumpulan Inovasi dan Kreatif KIK. Timbalan Pengurusi KIK peringkat Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Hairani Muhammad Ismail berkata penyertaan ini melibatkan jabatan dan agensi dari Jabatan Tanah dan Survey JTS, Jabatan Hutan, Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka dan Sarawak Forestry Corporation SFC. Pada konvensyen KIK yang dianjurkan di peringkat kementerian pada julung-julung kali ini, pihak kementerian telah menerima sebanyak 23 penyertaan kumpulan KIK yang telah disaring di peringkat jabatan dan agensi, iaitu 13 penyertaan dari Jabatan Tanah dan Survey, 5 penyertaan dari Jabatan Hutan, 3 penyertaan dari STIDC, Pusaka dan 2 dari Sarawak Forestry Corporation. Beliau berkata demikian dalam majlis penutupan dan penyampaian anugerah trofi inovasi pertandingan konvensyen KIK 2022 peringkat Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar di sini pada Khamis.
Hairani berkata sepanjang tempoh 2 hari konvensyen, pelbagai idea dan inovatif daripada projek-projek yang telah dibentangkan oleh kumpulan KIK, persaingan positif di kalangan KIK ini dapat dilihat dalam menampilkan idea-idea dan inovasi baharu mereka yang bakal memberi impak dan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh jabatan dan agensi. Ujar beliau, penganjuran konvensyen KIK di peringkat kementerian ini merupakan satu medium bagi mencari kumpulan KIK yang berpotensi untuk bersaing di peringkat Anugerah Sarawak Civil Service Innovation Convention Awards SCSICA nanti. Sementara itu, pindaan kepada Akta Kerja 1955 berhubung pengurangan waktu kerja mingguan daripada 48 jam kepada 45 jam akan berkuat kuasa pada 1 September ini di Semenanjung Malaysia. Ini susulan daripada Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim memberitahu Dewan Negara bahawa pindaan itu bertujuan menjaga kebajikan pekerja serta memberi kelonggaran dalam waktu kerja selaras dengan Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Bagaimanapun, di Sarawak, pindaan kepada Akta Kerja 1955 berhubung pengurangan waktu kerja ini belum diguna pakai. Menerusi tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, rata-rata orang ramai bersetuju dengan keputusan ini sekiranya dilaksanakan di negeri ini. Asal wajarlah mun di Sarawak tu depend dengan sidak majikan mau bagi mun sidaknya mau extend 3 jam ya dibayar OT lah. Berbalai bagi kita masyarakat tu lah. Ada yang orang berumah tangga susah mau kerja lebih masa. Dapat ujung minggunya dapat spend dengan family, dengan anak-anak, dengan keluarga. Bolehlah, wajar juga. Depends on the company. If maybe for less hours, maybe it enhances creativity. But then, for some companies, they need more hours. Or maybe it depends. Yeah. Okay, minus the hours, I think maybe they have more time, and then maybe sometimes 9 to 5, you'll be like sitting down there. You have deep work. Maybe it's just for a few hours, and then maybe you get less time for work. Maybe you can enhance your creativity lah. But then for certain type of job, maybe you need more hours there. Like for example, sales or what, there's no hours lah. Bagi pendapat kami, wajarlah benda tu dilaksanakan di Sarawak lah. Sebab bagi kami pun, mun masa bekerja kena tu pun Isnin sampai Sabtu. Okay, mun dilaksanakan yang 48 jam ke 45 jam ya sangat bagus lah. Sebab kami orang pun bagi yang bekerja macam kami orang tu di sektor swasta, kami orang akan ada lebih masa dengan family, dengan kawan-kawan, and boleh lebih masa untuk masa sendirilah. Macamnya. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.